Hai, Assalamualaikum. Saya Fisarudin dan kali ini saya bersama Fazli dan juga Nazrin. dalam segmen Sembang Lembab yang kita akan bercakap tentang Apple Silicon yang akhirnya telah dibentangkan dan diperlihatkan pagi tadi dalam acara khas mereka. Dan setelah lama dan banyak misteri yang mengenai chip ini, apakah capability-nya, apakah dia punya konfigurasi, dan saya harap dengan sembang lembab ini akan dapat maklumat dengan bantuan dua rakan saya di Amans. Jadi Apple M1. Jadi M1, jadi apa Fazli punya first impression dengan pembentangan pagi tadi dengan chip ini? Okey, mula-mula sekali maybe kita patut jelaskan sikit Apple M1 ni di balik lancarkan. Ianya berasaskan 5 nanometer proses. Kalau kan yang ada 5 nanometer proses hanya AMD saja kalau tak silap. Intel belum lagi. Betul ke Nazrin? Intel belum lagi. Intel masih stuck dekat 10 nanometer. So Nvidia pun masih dari dekat 8 nanometer keluar Samsung. AMD ialah 5 nanometer dengan AMD Ryzen 5000 mereka. Tapi mungkin Nazrin patut jelaskan dulu M1 ni untuk Apple M1. Apple M1 ialah basically dia sebuah chip perprosesan, tapi lebih tepat lagi jika ia dipanggil sebagai sebuah SoC atau System on a Chip. Yang mungkin anda lebih kenali melalui komponen-komponen seperti Qualcomm Snapdragon, MediaTek Helio dan sebagainya, di mana dia kumpulkan banyak komponen-komponen seperti chip perprosesan grafik, memory dan sebagainya di dalam satu package yang sepatutnya dia mengurangkan latency dan juga mengurangkan penggunaan tenaga pasal komponen-komponen semua memang dah disambungkan dan disolder dan dipatrikan terus kepada satu kumpulan chip. Jadi kita tahu ini bukan yang pertama sekali 5 nanometer pada Apple. In fact, kita tahu hanya beberapa minggu yang lalu iaitu Apple A14 ialah pertama yang diperkenalkan dengan iPad Air terkini sebelum digunakan pula pada iPhone 12. Tapi yang menariknya dengan Apple M1 ini ialah yang pertama dari segi 5 nanometer yang ada 8 teras. Jadi sebagai refresher bagi mereka yang mungkin tak begitu tahu tentang chip yang digunakan oleh Apple, jika anda ingat A10X itu chip yang paling berkuasa untuk iPad Pro generasi pertama, 6 teras saja. Malahan A14 yang ada pada iPhone dan iPad Air yang saya katakan tadi hanya 6 teras, tapi A12Z dan A12X yang digunakan pada dua generasi iPad Pro selepas itu 8 teras. Jadi banyak orang kata, betul kan, ni first time ada orang ada komen saya tengok, baru dapat 8 teras, big deal. Pasal memang sebenarnya bukan baru, cuma kita tak digunakan pada sebuah laptop. Selama ni digunakan pada dia punya tablet, dan nampaknya selepas kita dengar banyak perkara kata, bila dia nak hasilkan sebuah device yang fanless, kita start dulu dengan MacBook Air. Jadi MacBook Air for the first time dalam sejarah dia tak ada fan, tak ada kipas. Jadi agak interesting pasal kita tahu salah satu orang kata anjakan paradigma sebuah MacBook tak ada kipas, sedangkan pada kita tahu pada Windows dah ada few Windows on ARM dan kalau anda ingat dengan ACX Snapdragon misalnya memang fanless. Cuma kita tak tahu sejauh manakah dia punya betul tu, pasal kita tahu after the last few years Apple kata memang running cool, always work, tapi kita tahu realitinya after a while dia akan throttle. Jadi any view tentang MacBook Air, menarik atau tak menarik bagi anda semua? Okay, untuk saya sendiri kalau tengok, first of all dia punya perprosesan which is Apple M1 ni boleh dikatakan agak groundbreaking lah. Contohnya boleh bagi tahu macam apa cakap tadi, dia fanless, tapi Apple juga mengesahkan yang ini adalah GPU yang terpantas, teras yang terpantas, tak silap memori pun terpantas juga, tak silap, dan power consumption sangat rendah untuk performance ratio yang dia tunjuk, yang dibentangkan. Dia ada graf dia, kalau anda ingat ada graf. Tapi benda ni macam Nazri cakap, kita bincang tadi, kata graf tu terlalu marketing focusing. So dia nampak apa je bagus, dia tak nampak, dia tak spesifik dekat chip pemproses apa yang dibandingkan. Tapi bukan graf saja dibandingkan, dia juga bagi tahu bahawa performance dekat macOS Big Sur ni akan jauh lagi better bila dia integrate, fokuskan dekat chip M1 Silicon ni. So benda ni nampak really promising lah untuk all dia punya line up. Contohnya macam yang dia announce Mac Mini, MacBook Air,
even kita terperanjat juga sebenarnya ada MacBook Pro, tapi semua MacBook yang dia announce ni semua tak ada dedicated graphics. Semua yang dia fokuskan yang sebelum ni pakai Intel, pakai apa, integrated bukan? Betul lah, integrated yang pakai Iris graphics. Intel integrated HD graphics apa semua. Mungkin yang ni disebabkan dia tak update 16 inci iMac. Betul. Mungkin akan ada various chip yang lain. Dan MacBook Pro memang 13 saja kan? Ya. Saya terkejut pasal bila kita cakap tentang MacBook Air. Saya seorang pengguna MacBook Air. Saya rasa yang paling shocking semalam ialah mereka terus mematikan MacBook Air dengan Intel yang baru saja dilancarkan pada Mac lalu. Anda bayangkan sebuah produk yang tak sampai 7 bulan dah terus DOA. Jadi saya rasa kalau ada orang yang beli MacBook Air sometime around March dengan April masih PKP, rasa wow nak dapatkan Magic Keyboard tu, suddenly oops dia terus move on. Tapi Nazrin, any downside daripada pengumuman semalam dari segi seorang yang lebih tahu dan lebih mengetahui pasal komputer? Jujur saya katakan semalam diorang punya announcement semalam, saya rasa dia lupa turn off pemikiran bahawa yang pelancaran MacBook Air dengan MacBook Pro ni actually bukan sama macam pelancaran iPhone. Betul dari segi iPhone memang orang nak tengok dari segi benda ni apa yang dia boleh buat dari segi features dan sebagainya. Tapi bagi saya, bukan saya nak cakap MacBook M1 ni tak bagus, tapi isunya di sini ialah pembentangan yang dia buat mengenai chip processor tersebut. Isu paling besar ialah macam mana, apa yang dia bandingkan, CPU apa yang dibandingkan bila dia cakap performance kita orang 2 kali ganda lebih baik. Yes. At the same power, even lower power levels kan. Macam dia cakap okay, korang compare ni dengan i3 ke, i5 ke, i7 ke, or AMD Ryzen 4000 yang baru keluar daripada AMD hari tu. Jadi bila dia buat perbandingan yang macam ni, memang dia cakap MacBook Air sekarang boleh edit video 4K ProRes RAW tanpa masalah. Bila saya terfikir balik pun macam Intel Core i7 MacBook Air pun nak tengok video 4K pun semput kot. So macam mana nak edit video kan, sama dia cakap kita orang punya software dia apa yang video editing software yang dia guna tu, Final Cut Pro. Dia kata all the layers yang dia boleh edit simultaneously sekali kan. Saya pun jadi pening kepala macam yes, by the logic of korang punya iPad Pro sebelum ni, memang that feature secara teknikalnya it is possible, boleh lakukan. Fazli pun pernah juga edit video resolusi tinggi menggunakan iPad Pro dia. Tapi bila dia cakap benda-benda macam ni, saya tengok bila pasal kita akan bandingkan MacBook Air sekarang yang M1 ni dengan MacBook Air yang baru je dilancarkan pada awal tahun ni. So macam dia nak cakap based on Intel, dia nak cakap Intel, AMD, korang punya CPU, korang punya whatever chip yang korang keluarkan is nowhere near as good as apa yang kita buat sendiri. And which is true, because secara teknikal kalau kita lihat daripada iPad dengan iPhone, mereka memang betul. iPhone XS Max yang keluar 2 tahun lepas, tahun 2 tahun lepas, tak ada masalah untuk menewaskan beberapa banyak peranti yang mereka katakan flagship level pada hari ini, tak ada masalah. Jadi yes, Apple with the launch of this M1 SoC dengan MacBook Air dengan MacBook Pro, orang kelemahannya dari segi, bagi saya ialah dari segi mereka tak berapa telus. The transparency is not there bila diorang buat comparison between this new SoC dengan whatever chip processor. For all we know, diorang mungkin compare dengan MacBook Air yang generasi ke-8 yang masih lagi digunakan pada MacBook Air yang dia announce awal tahun ni kan. So by that sense, macam korang compare CPU yang keluar tahun ni dengan CPU yang keluar 2-3 tahun lepas. Exactly. Tapi kalau tengok dia tak macam presentation pelancaran daripada Intel ataupun satu lagi AMD. Sebab bila diorang launch a new processor, dia akan cakap okay, korang akan dapat gaming FPS macam ni, buat Photoshop saving file semua akan ada numbers. Tapi untuk kali ni dia orang lebih fokuskan, macam dia kata a new generation perlukan a new generation laptop, a new generation SoC. So nampak semua difokuskan orang mobile lah. Kira apa yang orang guna sekarang ni, contohnya macam Final Cut Pro, 3D rendering,
and then photo editing, benda tu benda yang orang buat secara mobile. So nampak dia macam solve the problem, bukan solve, buat something yang lagi sesuai untuk generasi masa sekarang. Menyelesaikan pain point battery. Pasal saya sebagai orang yang guna MacBook Air, dia kata we can use sampai 10 jam dia punya ni kan. Tapi sebenarnya realitinya kalau saya dapat 6 hours saya rasa macam Alhamdulillah dah. So bila dia kata up to 18 hours untuk MacBook Air dan MacBook Pro 20 hours, saya memang ada that skepticism based on apa yang berlaku sebelum tu. Tapi kalau saya boleh interject, benda yang saya suka sebenarnya ialah di mana kata instant on. Buka link dia dah menyala, dia siap Craig Federighi buat macam bercinta dengan laptop pada sesi pelancaran malam. Dan this is again bukan sesuatu yang baru, tapi Apple is really good untuk buat hype produk dia. Pasal kita tahu Windows on ARM, kalau kita ingat Ultrabook 5 years ago, actually longer, 8 tahun ada kan. Itu sebenarnya dia punya main selling point dulu, bahawa kita buka is as fast as mobile masa tu. Memang dah ada. In fact saya rasa saya dah ada review a few Ultrabook macam saya ingat saya Acer S3, first one saya ulas 9 tahun lepas, lebih kurang macam tu. Ada instant on. Pasal Ultrabook, the whole idea dengan Ultrabook ialah untuk memberikan prestasi seakan tablet, iaitu snappiness pada sebuah komputer Windows. Dan mereka berjaya. Tapi nampaknya pasal Apple buat dulu, ini dia punya first one, dia akan hype cakap laju. Dan orang ada short memory. Itulah dia. Apple pernah jadi first ke? Tapi saya rasa kita akan terus bercakap pula tentang apakah caveat yang ada. Pasal yes, again macam Nazrin cakap, dia tak berapa telus. Malah kalau kita baca balik apa yang ada pada laman Apple sendiri, sebenarnya kesemua prestasi yang menakjubkan ini hanya akan anda alami dan dapat rasai sekiranya anda memang guna chip M1, dan 2 ialah kesemua aplikasi yang kita cakapkan tadi dah guna kod baru untuk Big Sur optimize untuk chip tersebut. Walaupun begitu, jangan risau. Macam saya rasa antara perbualan kita dalam menuju 2021 tempoh hari, kata macam mana dengan aplikasi, diorang ada Rosetta 2 untuk membolehkan aplikasi lama yang menggunakan coding x86 dan Intel untuk berfungsi pada sebuah chip M1. Tapi saya baca ada beberapa Anantech misalnya cakap, jangan berharap bahawa prestasi kata 3 times better processing, 50 times untuk apps yang tak optimize lagi, kita tak akan terima. Jadi bagi mereka yang gunakan MacBook berasaskan Intel sekarang, sad to say, dengan Big Sur pun macam dia Big Sur banyak kali cakap Big Sur kan, tapi Big Sur ni yang dikatakan high optimize dan kelajuan ni hanya akan dapat rasa dengan chip yang terkini. Jadi kita sekarang cakap tentang Mac Mini, kita cakap pasal Mac Pro, kita juga cakap pasal MacBook Air. Apa yang kita boleh expect sekarang dengan generasi pertama Apple Silicon? Kita tahu sekarang semalam 16 tak ada untuk MacBook Pro, iMac pun tak ada, dan juga Mac Pro tak ada. Jadi ini orang kata ramalan mungkin apa yang dilakukan untuk desktop version pula untuk Apple Silicon. Nak try dulu? Macam mana Fazli? Mungkin sebab ini adalah generasi pertama, dan ada orang cakap kan, kalau untuk first generation jangan beli dulu, skip dulu, kita tengok apa orang cakap. Tapi untuk next generation, macam untuk yang 16 inci MacBook Pro, saya sebenarnya tak pasti adakah Apple akan launch a new processor Silicon M1 Pro ataupun M2, tu tak pasti. Tapi yang pasti bila kita tengok performance yang M1 ni bagi akan lagi better, maka untuk version Pro tu obviously akan lagi better bila ada new processor. Kita dah tahu dia tak akan gunakan Intel dan tak akan gunakan AMD lagi. This is for certain. Pasal itu yang diucapkan oleh Tim Cook sendiri pada awal tahun ini. Cuma Nazrin, any expectation untuk apa yang sebagai seorang yang guna komputer kan? Saya dah totally tak guna komputer dah. Saya dah pakai Mac Mini je. Macam saya bukan, jujur saya katakan pasal saya switch between Windows dengan iOS, iPadOS lah pasal. Sering guna iPadOS. Bukan isu lah, more like macam keberkesanan macam mana the software experience berubah daripada penggunaan MacBook x86 kepada M1 ARM architecture. Itu yang paling penting. Pasal kalau kita ikutkan, Apple dah cakap tak akan ada perbezaan dari segi user experience pengguna for the layman apabila mereka berubah daripada Intel kepada M1. Itu buat masa ni kita tak tahu lagi. Pasal
one good thing saya rasa pasal pengguna-pengguna Mac ialah dia guna Mac ikut apa yang diperlukan. Macam Fazli gunakan MacBook Pro dia untuk banyak edit video kan. Jadi apakah macam mana saya nak cakap, daripada dia edit menggunakan MacBook Pro dia yang 20,000 ini tu, kalau katakan dia beli MacBook Pro 13 ya M1 yang berharga 5,000 lebih kan, adakah experience dia menggunakan MacBook baru ni sama ataupun lebih baik berbanding dengan MacBook Pro sebelum? Gap dia jauh beza. Ada tak perbezaan dari segi workflow? Adakah perbezaan dari segi editing time dan pada segi smooth atau tak? Untuk buat masa sekarang ni kan, MacBook Pro saya guna i9 processor kan? i9 dengan Radeon Pro Radeon 5500M. Setakat ni performance dia boleh kata ada kadang-kadang baik, kadang-kadang tak. And untuk version kali ni, bila untuk Final Cut Pro boleh edit multiple layer dekat Final Cut and DaVinci Resolve tu, a bit impressive lah untuk 4K video. Sebab boleh percaya sebab dekat yang harga 20,000 tu pun boleh kata hiccup juga. Terima kasih kerana melakukan sebab ini semalam sebab bila saya tengok timeline Twitter saya, ramai menyesal beli MacBook Pro baru. Ramai yang beli MacBook Pro 16 inci. Lepas tu bila dia nampak announcement yang Apple buat, dia macam like baru 6 bulan. So jadi macam Apple in a way, bukan dia nak cakap, dia basically dia cannibalize dia punya own market. Yes, betul. Pasal bila it's a really good thing yang Apple dah memperkenalkan sebuah peranti yang boleh dikatakan, bukan nak cakap be all and all, more like macam game changer. Yes. Kan pasal dari segi pilihan chip pemprosesan, MacBook Air, MacBook Pro 13 dengan juga Mac Mini semuanya menggunakan SoC yang sama. Yang berbezanya hanyalah dari segi memory dan juga storage yang boleh dibeli lah. Jadi yang di mana MacBook Pro mempunyai storage yang paling besar 2TB SSD PCIe. But itulah, bagi saya it's a good problem to have untuk Apple. Untuk pengguna, bagi mereka yang tunggu masih berdalih-dalih nak beli, tunggu. Okay, tapi yang macam like, okay lah, saya dah kumpul duit beli yang terbaik, MacBook Pro yang terbaik di pasaran sekarang, only to be superseded by satu pilihan yang di mana benda ni basically iPad dengan keyboard built-in. Kan? Betul. Memang basically kalau anda dah press that buy button seminggu 2 minggu sebelum Apple buat announcement untuk MacBook Pro dengan M1 ni, anda akan rasa macam menyesal gila aku beli. Tapi boleh refund lah tu boleh kata. Aku dah tahu, aku tak pernah beli barang daripada Apple Store. So yang pasti saya yang paling menarik bagi kebanyakan orang, macam banyak layman saya nak dapat lihat macam diorang lebih menyasarkan orang yang guna iPad dan juga iPhone. Masa kata yes, sekarang tak banyak app yang optimize, tapi sekarang dah boleh guna iOS app pada M1 tadi tanpa masalah. Saya tak berapa tahu technicality. Adakah itu akan berlaku juga pada semua MacBook yang pakai Big Sur lepas ni, termasuk Intel base? Tak hanya M1 saja yang boleh guna app tu. Seingat saya pasal dia memang dia tak cakap langsung pasal Intel atau apa-apa. So memang bila dia cakap pasal MacBook Pro 13, MacBook Air, Mac Mini, semuanya based on just pure. Tapi ada satu untuk as a pro user lah, nampak ada kekurangan sikit dekat silicon ni. Sebab kalau tengok yang Apple bagi ataupun guna M1, Apple M1 ni is laptop yang low tier, bukan high end. Kalau yang high end still pakai Intel punya processor. And kalau tengok dekat MacBook Pro contohnya, still ada 2 port je pada sebelah kiri. Ya betul, dia kurangkan pada 4 kepada 2 kan. So tak sure juga kenapa Apple still buat 2 port tu. Kemudian in terms of charging time, tak sure juga berapa lama nak charge tu. Sebab kita tahu pasal pakai USB 4 kan sekarang. And Thunderbolt 3 rasanya tak sure lagi, tapi dia support untuk Apple punya baru tu. Apple itu pasal dia guna yang standard daripada USB. So Thunderbolt before Thunderbolt 4, dia Intel dah bagi specification untuk port tu kepada USB Foundation. Dia punya IF interest group dia. So that's why kita boleh tengok Intel masih lagi MacBook Pro yang baru ni pun masih lagi menggunakan Thunderbolt dan USB 4. Dan transition untuk macOS Big Sur ni akan lagi better and perform lagi better. Contohnya macam Apple
Craig Federighi cakap kali ni akan lagi 2 kali lagi laju daripada apa yang ada ataupun Intel base ataupun pakai Catalina contohnya. Berharap. Yang tu mungkin betul, tapi untuk pengalaman orang yang pakai professional software, jangan ambil risiko pergi kepada M1 Silicon sebab kita tak tahu software yang guna tu akan function well ke dengan Big Sur baru. Termasuk semua add-on add-on is design untuk plugin design untuk Intel base, tak tahu macam mana. Jadi dari apa yang kita dah bincangkan sejak 20 minit saya tengok sini kat timer, kita tahu bahawa kalau seorang pro user sebenar, maybe jangan ambil risk untuk batu ini. Bagi mereka yang memang mentingkan hayat bateri yang panjang, mobile user macam saya memang tak pernah buat video editing. Saya amat tertarik pasal bagi saya at the end of the day, bagi saya nak sebuah laptop yang boleh tahan flight daripada saya intercontinental. Kita selalu fly 13-16 jam, sometimes 24 hours pun pernah dengan beberapa perhentian. Ini adalah benda yang best pasal saya tak perlu risau nak cari port dekat airport. So ini saja untuk kali ni. Mungkin next time kita boleh cakap daripada perspektif pro untuk lebih, pasal saya ini topik yang kita langsung tak terfikir tadi kan. Mungkin boleh buat satu sembang lebat daripada pro user sebenar based on early review yang akan muncul dalam masa berapa minggu ke. Saya yakin ada. So sekian saja pada saya, Efi Saharudin, Fazli, saya Nazrin, dan saya harap anda akan terus bersama kami di Aman. Jumpa anda di sesi-sesi yang seterusnya. Bye bye.